Dan dia sempat cakap yang lepas ni aku akan ikut engkau dan aku akan menghantui engkau sampai engkau mati. Kalau ini isteri aku, siapa yang tidur dengan anak aku? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Sembang Kopi. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Pertama sekali, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, ada 3 kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Untuk kisah seram kita yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Encik Zafrul. Di mana Encik Zafrul ni dia nak berkongsi satu pengalaman seram sewaktu dia mengubati ataupun meruqyah pesakit yang terkena sihir. Di mana Encik Zafrul ni bagi tahu di dalam email yang dia ni telah berhadapan dengan ramai pesakit. Dan alhamdulillah kesemua pesakit itu dapat dipulihkan dengan izin Allah SWT lah. Cuma ada satu pesakit ni yang dia tak dapat lupakan sampailah ke hari ni. Dan dia juga rasa yang sihir itu adalah sihir yang paling susah yang dia pernah hadapi untuk dia tundukkan. So, dipendekkan cerita, pada hari kejadian seram ni berlaku, Encik Zafrul ni bagi tahu yang dia menerima satu pesakit wanita, di mana namanya tidak dinyatakan di dalam email lah. Cuma wanita ini bekerja sebagai bekerja sendiri ataupun menyaga lah. Jadi mungkin ada yang dengki dengan dia ke, ataupun pesaing dia yang tak suka dengan dia ke, hantar sihir. Jadi sihir ni pula mungkin sihir yang kuat. Sebab pada mula Encik Zafrul nak ruqyahkan perempuan ni, kebiasaannya dia akan baca ayat-ayat suci, ayat-ayat ruqyah dan sebagainya lah. Dan lazimnya pesakit-pesakit ini akan menjerit ataupun meronta seakan-akan minta tolong. Sebab apa? Sebab dia terasa ataupun dia terkesan dengan ayat-ayat tu. Tapi tidak pada perempuan ini. Di mana pesakit ni, Cik Zafrul kata, dia hanya tunduk, diam, mendengarkan ayat itu dan tak ada tunjuk tanda-tanda yang dia terkesan dengan ayat tu. Sampaikan satu waktu, Encik Zafrul ni terpaksa menggunakan ayat yang lebih kuat sikit berbanding ayat yang sebelum ni lah. Dia baca, dia kata waktu dia pandang perempuan ni, dia terperasan yang perempuan ni tengah pandang tepat ke arah mata dia dan mengatakan yang engkau diam, sebelum aku bunuh engkau, lebih baik engkau diam. Dia cakap macam tu. So Encik Zafrul ni dia macam okey, tapi dia tak adalah ambil endah pun apa yang dikatakan oleh perempuan tu. Sebab dia tahu yang bercakap dengan dia tu adalah jin ataupun makhluk yang berada di dalam badan perempuan ni. Jadi dia pun baca. Sampaikan satu waktu ada 2 orang ustaz yang terpaksa datang bantu dia untuk handle pesakit ni. Mungkin ustaz tu ada dekat dalam bangunan yang sama lah. Jadi dia datang bantu Encik Zafrul ni untuk pulihkan seorang perempuan ni. Sampai korang bayangkan, sampai ke tahap itu dahsyatnya sihir yang ada pada perempuan ni. Jadi selepas diruqyahkan apa semua, alhamdulillah Encik Zafrul kata sihir tu dapat juga dikeluarkan. Cuma perempuan ini sebelum sihir tu keluar, perempuan ni sempat rapatkan muka dia ke arah muka Encik Zafrul ni. Dan dia sempat cakap yang lepas ni aku akan ikut engkau
dan aku akan menghantui engkau sampai engkau mati. Dia cakap macam tu. So Encik Zafrul ni dia tak adalah pandang ke arah perempuan tu tepat. Cuma dia kata apa yang dikatakan oleh wanita itu adalah betul-betul jelas dekat telinga dia, dan dia tak boleh lupa lah sampailah ke hari ni. Dan korang bayangkan sampai hari ni pun Encik Zafrul ni masih lagi bermimpi yang pelik-pelik, mimpi yang menyeramkan. Ada gangguan-gangguan bunyi, gangguan-gangguan di rumah dia. Bukan dia saja yang menghadapi situasi ini, malah keluarga dia pun menghadapi nasib yang sama. Jadi Encik Zafrul ni bagi tahu dia menganggap ini adalah salah satu ujian dia lah. Yang mana dia ni mempunyai kelebihan untuk meruqyah orang kan. Jadi dia just boleh sabar je, and then teruskanlah kehidupan dia macam biasa. Cuma dia kata inilah salah satu pesakit dia yang mendatangkan kesan pada diri dia. Sebelum ni dia masih kira macam boleh tempis lagi lah, tapi yang kali ni punya pesakit ni dia kata sampai mengganggu dia pula. Mungkin benda tu marah ke ataupun macam mana ke, aku pun tak pasti. Jadi pada pendapat korang macam mana? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen kat bawah. So itu sajalah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Encik Zafrul. Untuk kisah seram kita yang kedua ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Suhaimi, di mana Encik Suhaimi ni bagi tahu di dalam email yang rumah dia ataupun dia ni tinggal di satu kawasan di negeri Selangor bersama dengan isteri dan juga seorang anak dia, anak lelaki. Dan dia ni pula bekerja di satu syarikat oil and gas yang tempat kerjanya terletak di Pengerang di Johor. Jadi disebabkan dia ni kerja dekat Pengerang, dan dekat Pengerang ni pula memang dah disediakan rumah penginapan untuk pekerja-pekerja kat situ. Jadi tidaklah hari-hari dia ulang-alik balik ke Selangor ni. Dia balik mungkin seminggu sekali, mungkin ada hari 2 minggu sekali, ada hari 3 minggu sekali, macam tu lah. Jadi jarang-jarang lah, kira dalam sebulan mungkin berapa kali dia balik ke Selangor kan. Cuma hari kejadian seram ni berlaku, waktu tu dah 2 minggu lah. Selepas 2 minggu dia tak jumpa dengan anak isteri dia, dia nak balik. Cuma dia kata dia nak buat kejutan lah ataupun surprise. Dia tak nak bagi tahu isteri dia, dia tak bagi tahu anak dia. Dia just bertolak je balik, menghala ataupun menuju ke rumah dia di Selangor. Dia bertolak tu lebih kurang dalam pukul 8 macam tu, sebab dia habis kerja kan. Jadi pukul 8 dia bergerak sampai ke Selangor lebih kurang dalam pukul 10 lebih macam tu. Itu paling laju lah Encik Suhaimi ni cakap. Bila dia sampai je kat rumah, dia kata dekat rumah dia kereta dia ada, motor dia ada, cuma rumah gelap lah, mungkin anak dan isteri dia dah tidur. Jadi dia pun parking kereta dia dekat depan pagar rumah dia. And then dia pun masuk dalam rumah sebab dia ada kunci. Jadi dia buka pintu apa semua, dia cuci kaki, dia masuk. Dia kata rumah dia memang gelap. Jadi dia kata okey lah, anak bini dia kat atas ni rasa. Jadi bila dia naik je ke atas, sebelum dia sampai ke bilik dia, dia kata dia akan melalui satu pintu bilik anak dia. Anak dia yang lelaki kan aku cakap tadi, isteri dengan anak lelaki kan seorang. Ada bilik anak dia. Jadi dia kata okey lah, dia pun yelah 2 minggu, korang bayangkan tak jumpa anak isteri, mestilah dia rindu, betul tak? Jadi dia pun buka lah pintu bilik anak dia. Dia kata isteri dia memang akan buka satu lampu dekat plug tau. Macam dekat plug tu ada lampu tidur macam tu. Dia taklah terang, dia taklah gelap sangat, malap-malap macam tu. Jadi Encik Suhaimi ni kata dia nampak lah, bila dia buka tu dia nampak anak dia tengah tidur atas katil, dia tengah berselimut dengan isteri dia. Isteri dia tengah tidur ke anak dia. Jadi dia kata okey, isteri dia tidur dekat bilik anak dia kot, macam tu kan. Tapi waktu dia buka tu kan, mungkin isteri dia nampak lah yang suami dia buka pintu. Dia macam angkat kepala lah kan, tapi dia tak boleh nak bersuara sebab anak dia tengah tidur. Kalau dia bersuara kan, anak dia bangun pula kan. Jadi Encik Suhaimi kata okey lah, tak apalah. Dia pun tutup pintu, menghala ke bilik dia. Sebab dia nak mandi apa semua kan. Jadi dia pun masuk bilik dia. Bilik dia pun gelap juga. Dia masuk bilik dia apa semua, dia pun ambil tuala,
Lepas tu dia perasan dekat katil dia ni, selimut tu seakan-akan bergerak. Selimut yang berada di atas katil ni seakan-akan bergerak, macam ada sesuatu yang menggerakkan dia. Jadi dia cakap, ada orang kat atas katil, dia kata kan, sebab isteri dia kat sebelah. Jadi dia pun buka lampu. Waktu tu dia buka lampu bilik dia, dan dia nampak ada orang yang bangun daripada katil dia, iaitu isteri dia. Isteri dia bangun, lepas tu tengok ke arah Encik Suhaimi ni, dan cakaplah dengan suami dia yang, abang dah balik, dia cakap. Abang tak cakap pun abang nak balik, dia cakap macam tu kan. So Encik Suhaimi ni dia confused tau. Dia macam nak kata, ini isteri aku ke? Yang sebelah sana isteri aku. Kalau ini isteri aku, siapa yang tidur dengan anak aku? Kalau yang tidur dengan anak aku tu isteri aku, yang duduk depan aku ni siapa? Macam tu. Dia macam tak percaya dengan apa yang dia nampak. Sebab dia kata dia nampak isteri dia tengah tidur dengan anak dia di bilik sebelah. Jadi Encik Suhaimi ni dengan pantas keluar balik dari bilik dia, buka pintu bilik anak dia, dan memang jelas lah, dalam bilik anak dia tak ada sesiapa pun kecuali anak dia yang sedang tidur di atas katil. Dan waktu tu isteri Encik Suhaimi ni pun datanglah ke arah dia, dia salam apa semua kan. Cuma dia kata, kenapa bang? Dia kata, tak adalah, abang rindu dekat ni anak dia kan. Jadi isteri dia pun macam, okey je. Encik Suhaimi pun mandi, and then lepas tu dia tidurlah. Tapi dalam waktu dia tengah mandi ni, dia fikir, betul ke apa yang dia nampak? Ke dia salah nampak? Macam ada bayang-bayang isteri dia ke? Tapi tak mungkin, sebab dia kata memang dia nampak jelas. Kepala tu macam bangun tau, rambut panjang, muka seakan-akan muka isteri dia. Korang bayangkan. Dan kisah dia pun habis kat sini je. Cuma benda ni Encik Suhaimi kata datangkan satu perasaan yang tak sedap lah. Sebab dia nak tinggal anak isteri dia lepas tu kan, dia nak pergi kerja balik. Dia kata, adakah benda tu memang ada dalam rumah dia ke, ataupun ada sesuatu yang ikut isteri dia daripada luar ke? Dia pun tak pasti. So pada pendapat korang macam mana? Kenapa benda tu ada dalam rumah dia? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. So itulah pengalaman yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Suhaimi. Untuk kisah seram kita yang terakhir ni, bukanlah kisah yang dikirimkan kepada aku melalui email ataupun telegram. Cuma kisah ni aku nak share dengan korang sebab pada aku cerita ni agak seram dan juga menarik lah untuk kita dengarkan. Di mana kisah ni dikongsikan oleh mak mentua aku sendiri. Di mana kisah ni berlaku bukan pada dia, bukan berlaku dekat dia, cuma berlaku dekat adik dia lah. Maknanya makcik rumah aku. Waktu tu adik dia ni bekerja di satu kilang dekat dengan area rumah ataupun area kampung tu lah. Cuma kampung ni dekat Kuala Pilah di Negeri Sembilan, kampung rumah aku. Jadi bila adik dia ni biasanya balik daripada kilang pukul 6 macam tu kan. Kalau OT mungkin balik lambat sikit lah, tapi waktu tu dia balik dalam pukul 6. Jadi perjalanan daripada kilang tu menuju ke kampung ni agak jauh sikit lah. Jadi sampai tu mesti nak dekat maghrib macam tu. Lepas tu waktu tu pula naik motor kan, jadi tak boleh nak laju mana lagi, jalan kampung kot. Jadi nak dipendekkan cerita, adik mak mentua aku ni pun sampailah ke rumah kampung lah waktu tu. Jadi dia kata waktu tu dah maghrib lah, langit dah mula nak gelap kan. Jadi dia pun masuklah ke dalam rumah, dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia tengok di ruangan atas kampung ni, memang ruangan atas ni ada satu macam ruang besar tau. Dia boleh, kita kalau nak solat, ataupun aku kalau balik kampung rumah aku, solat berjemaah mesti kat atas tu. Itu memang ruang solat lah. Jadi waktu dia masuk je rumah, dia kata dia nampak ada bapak dia tengah solat. Lepas tu ada makmum lah kat belakang. Ramai waktu tu baju berjubah putih. Mungkin juga budak-budak surau lah yang datang kan. Mungkin ada kenduri macam tu lah. Jadi makcik rumah aku ni pun jalan lah, terus menuju ke dapur. Nak pergi dapur dia macam turun tangga sikit, macam tu. Jadi bila dia ke dapur ni, dia nampak lah mak dia apa semua dekat dapur. Dia pun tanya dengan mak dia kan,
Mak, hari ni ada kenduri apa? Dia kata, ramai kat atas. Dia cakap macam tu. Mak dia ni pula macam pelik lah. Kenduri? Mana ada kenduri? Apa yang ramainya? Dia kata. Ramai tu mak, yang tengah solat dengan abah dekat atas tu. Siapa? Dia cakap macam tu. Maknya ataupun nenek Omar aku ni pelik lah. Mana ada orang kan? Dia pun pergi tengok dekat ke arah atas tempat solat tu. Just nampak atuk tu seorang je, ataupun suami dia lah solat sorang-sorang kat atas. And then dia pergi dekat anak dia balik. Dia cakap, mana ada orang kat atas, Net? Dia kata, cuba kau pergi tengok balik semula. Betul lah mak, dia nampak tadi ramai. Dia kata, dia pun tengok, memang tak ada orang. Bapak dia tengah semayang sorang-sorang kat atas. Cuma dia kata waktu dia masuk pintu tu, dia kata dia memang nampak ramai orang berjubah putih tengah semayang betul-betul belakang atuk lah, ataupun arwah atuk Omar aku ni. Dan kisah dia habis kat sini. Kisah dia pendek ni je. Cuma pada aku, yelah kan, mungkin juga jin Islam ke ataupun bunian ke, aku pun tak pastilah kan. So korang yang mana korang yang tahu tu, yang mana mungkin bunian pun boleh solat ke, kalau korang tahulah, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. So itu sajalah pengalaman yang dikongsikan oleh mak mentua aku ni. So kalau tak seram, aku minta maaf lah. Cuma pada aku, betul juga kan, dia sampai-sampai dia tengok macam ada ramai orang, tiba-tiba rupanya tak ada orang pun. So dan atuk ataupun arwah atuk wife aku ni macam mana? Dia rasa macam ada orang makmum tepuk bahu dia ke, macam mana kan? Banyaklah benda yang aku terfikir, kalau akulah yang kat tempat tu macam mana lah kan. Tapi minta jauh lah. So itu sajalah pengalaman yang dikongsikan oleh mak mentua aku ni. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Dalam ketiga-tiga kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang bolehlah hantarkan ke alaman email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alaman email dan juga link Telegram aku ada tinggalkan di ruangan description dekat bawah. Dan di kesempatan ni, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton video aku dan memilih channel YouTube aku sebagai salah satu platform korang untuk dengarkan kisah-kisah seram. Di mana itu adalah salah satu cara korang sokong aku ataupun tunjukkan support korang dekat aku untuk aku terus buat video dan juga menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengarkan. Dan akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. So itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.